Bayangkan, kalau tiba-tiba dalam PRN Sabah nanti, gabungan yang selama ini dianggap underdog mampu membuat kejutan yang besar. Inilah keyakinan yang dibawa oleh PAS Sabah melalui pesuruh jayanya Ali Akbar Gulasan. Beliau dengan penuh optimis mengatakan Perikatan Nasional berpotensi untuk menggoncang lanskap politik negeri itu, walaupun bergerak sendirian tanpa bergantung kepada gabungan besar yang lain. Katanya PN ini bukan calang-calang parti, pernah memerintah Malaysia, pernah jadi sebahagian daripada Kerajaan Sabah, dan kali ini mereka datang dengan janji bahwa calon-calon yang bakal diketengahkan bukanlah calon mi segera yang hanya muncul bila musim pilihan raya, tetapi mereka yang sudah lama bekerja lama di lapangan bersama rakyat. Lagi satu, beliau dengan yakin menegaskan PN Sabah ini tidak pernah terpalit dengan isu rasuah ataupun salah guna kuasa. Itulah satu naratif besar yang coba dibawa. Image bersih, image alternatif berbanding parti-parti lain yang kini masih berkira-kira tentang kerjasama. Kalau kita imbas balik PRN Sabah pada tahun 2020, PN berjaya menang 17 daripada 73 kerusi DUN dan pada waktu itu turut sama membentuk kerajaan negeri bersama GRS, BN dan PBS. Jadi ada rekod, bukan kosong. Persoalannya sekarang, mampukah PN sekali lagi mengulangi ataupun mungkin melepasi pencapaian itu? Menariknya, Ali Akbar menolak dakwaan bahwa masyarakat Sabah menolak PAS hanya kerana faktor sentimen agama. Katanya itu hanyalah pandangan terpencil, tidak mewakili realiti yang sebenar. Sebagai seorang anak jati Sabah sendiri, beliau menegaskan rakyat di sana lebih terbuka dan harmoni. Malah menurutnya, walaupun ahli PAS memakai lambang parti di mana-mana kawasan, tiada halangan atau tentangan besar yang berlaku. Jadi, beliau menegaskan stigma bahwa PAS tidak boleh diterima di Sabah hanyalah propaganda pihak tertentu. Lebih menarik lagi, PAS Sabah kini sudah wujud di 22 daripada 25 kawasan parlimen. Itu bukan angka yang kecil. Kalau benar ini indikator penerimaan rakyat, hampir 90% kawasan di Sabah sudah ada pengaruh PAS. Ali Akbar menekankan bahwa semua kawasan ini ditubuhkan oleh masyarakat tempatan sendiri dan bukan import luar yang datang membuka cawangan. Ini membawa satu mesej yang penting. PAS Sabah mahu dilihat sebagai parti lokal, sebahagian daripada denyut nadi negara itu, bukan parti yang dipaksakan dari semenanjung. Selain daripada politik pilihan raya, Ali Akbar juga cuba membina naratif bahwa PAS Sabah bukan hanya bergerak ketika kempen. Mereka, katanya, sudah lama menjalankan kerja kebajikan, pendidikan, dan membina institusi di negeri itu. Dengan jawatannya sebagai adun lantikan, beliau mengaku memang ada banyak kelebihan untuk turun mendekati rakyat. Tetapi beliau cepat menafikan bahwa kelebihan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Katanya slogan mereka adalah "Kita lawan kerja". Bermakna siapapun, sama ada YB, menang atau kalah, mereka tetap turun membantu masyarakat. Naratif ini coba diposisikan sebagai lawan kepada budaya politik yang hanya muncul waktu pilihan raya, tetapi lesap selepas itu. Ali Akbar juga mengulas tentang sifat masyarakat Sabah yang menurutnya sangat fleksibel dalam politik. Sebagai orang Sabah, katanya, beliau tahu bagaimana cara mendekati rakyat negeri itu. Sabah adalah negeri majmuk, penuh dengan kepelbagaian etnik dan budaya, dan menurutnya hal ini menjadikan rakyat di sana lebih mudah menerima sesiapa sahaja yang betul-betul bekerja tanpa mengira parti. Namun beliau juga akui bila musim pilihan raya tiba, pegangan parti mula memainkan peranan. Tapi secara umum, katanya, rakyat Sabah tidak ada halangan besar untuk bekerja sama di bawah mana-mana panji politik. Sekarang, mari kita gali sisi kontroversinya. Betulkah Perikatan Nasional Sabah mampu membuat kejutan besar dalam PRN nanti?
Kalau kita lihat realitinya, politik Sabah sejak dulu terkenal dengan dinamiknya yang sangat cair. Ingat lagi pada PRN 2020, kerajaan bertukar tangan beberapa kali. Hari ini kawan, esok jadi lawan. Hari ini lawan, esok boleh jadi kawan pula. Kalau Perikatan Nasional kata mereka mampu berdiri sendiri, soalnya sejauh mana mereka boleh bertahan tanpa payung besar seperti GRS. Jangan lupa, GRS hari ini masih dominan di Sabah dengan tokoh seperti Haji Jinor yang dilihat cukup berpengaruh di kawasannya. Perikatan Nasional pula walaupun yakin, tetapi realitinya kekuatan mereka banyak bergantung pada sejauh mana rakyat Sabah benar-benar mahu perubahan. Tambahan pula, PAS selama ini bukanlah pemain besar di Sabah. Rekod 17 kerusi PN dalam PRN 2020 sebenarnya banyak bergantung kepada Bersatu dan Sekutunya, dan bukan PAS sendiri. Jadi kalau kali ini PN Sabah mahu benar-benar membuat kejutan, persoalan besar yang timbul adalah, mampukah PAS sebagai wajah PN Sabah mengubah persepsi rakyat terhadapnya? Lebih-lebih lagi bila ada sentimen lama bahwa PAS membawa politik agama yang mungkin tidak serasi dengan masyarakat majmuk Sabah. Ali Akbar boleh kata itu adalah pandangan terpencil, tetapi kita tahu naratif itu memang wujud dan digunakan oleh pihak lawan untuk melemahkan pengaruh PAS. Disinilah persoalan kontroversi yang perlu kita bincang. Adakah rakyat Sabah benar-benar bersedia menerima PAS sebagai sebahagian daripada arus utama politik negeri, atau ini hanyalah retorik untuk menaikkan moral ahli menjelang PRN? Kalau kita lihat balik sejarah, hampir semua parti yang cuba bawa budaya politik semenanjung ke Sabah akan berdepan dengan cabaran. Parti yang berjaya bertahan di Sabah biasanya ialah parti yang benar-benar Sabah-based dan membawa isu tempatan seperti autonomi, ME63, hak hasil negeri, dan pembangunan infrastruktur. Jadi, mampukah PAS dan Perikatan Nasional Sabah menukar wajah mereka untuk dilihat sebagai pejuang isu Sabah dan bukan sekadar pengikut arus politik nasional? Inilah persoalan yang menimbulkan tanda tanya besar. Kalau PAS Sabah benar-benar mahu diterima, mereka perlu buktikan lebih daripada sekadar angka cawangan atau program kebajikan. Mereka perlu menjadi suara utama dalam isu-isu besar Sabah. Tetapi, adakah kepimpinan PAS pusat bersedia memberi ruang kepada PAS Sabah bergerak dengan autonomi penuh? Atau mereka akan tetap dikawal oleh naratif nasional yang mungkin tidak selalu serasi dengan realiti di Borneo? Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, apa pandangan Anda? Adakah PN Sabah benar-benar berpotensi membuat kejutan besar dalam PRN, atau ini sekadar strategi menaikkan semangat ahli menjelang pilihan raya? Adakah PAS mampu mengubah stigma bahwa mereka hanya parti agama dan sebaliknya muncul sebagai parti yang memperjuangkan kepentingan Sabah? Atau sebenarnya rakyat Sabah lebih selesa kekal bersama GRS ataupun parti-parti tempatan yang lain yang dianggap lebih stabil dan juga fokus kepada tempatan? Dan disinilah penutup kita, kawan-kawan. Kalau betul Perikatan Nasional boleh membuat satu kejutan yang besar, PRN nanti bakal menjadi gelanggang penuh dengan drama dan pendedahan. Mungkin ada perpecahan kuasa baru, mungkin juga ada pakatan rahsia yang belum terbongkar. Sabah bukan negeri biasa dalam politik Malaysia. Ia negeri yang sentiasa penuh dengan kejutan. Jadi, jangan terkejut kalau apa yang disebut Ali Akbar ini benar-benar menjadi kenyataan. So, apa pendapat Anda? Kejutan besar ataupun sekadar mimpi indah Perikatan Nasional? Coba letakkan komen Anda di bawah sebab perbincangan ini pasti akan menjadi lebih panas. Baiklah kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY. Kita jumpa lagi di dalam ulasan isu panas pada video yang akan datang. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian, terima kasih.